dan jika dilakukan dengan ikhlas serta bijaksana dan bukannya terselindung dendam atau niat buruk terhadap mereka yang membangkang. Perpaduan adalah merapatkan silaturahim di kalangan kita dan menerima pembangkang sebagai kumpulan yang menjadi check and balance kepada dasar dan pengurusan negara. Itu seharusnya diambil kira. Walaupun nama yang dilaung-laungkan sebagai sesuatu kerajaan yang benar-benar bersatu, berpadu, tetapi apa salahnya mempunyai kami sebagai pembangkang yang akan menegur dan memberi pandangan yang benar-benar bertanggungjawab, insya-Allah. Tidak terkecuali memberi sokongan terhadap perkara-perkara yang baik yang akan dibawa oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Jika sekiranya sesuatu itu adalah sesuatu yang baik untuk rakyat di seluruh negara. Sebab itu, kerajaan harus melakukan sesuatu yang boleh memberi keyakinan kepada rakyat, create trust dan bukannya perpecahan sesama kita. Kita tidak mahu melihat ada witch hunting di kalangan kita. Kerajaan Yang Amat Berhormat Tambun hari ini melakukan sesuatu terhadap musuh politik. Nampaknya belum habis-habis lagi. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh dua orang yang berhormat sebelum saya, supaya perkara ini diselesaikan. Jangan cakap politik. Saya bersetuju. Tetapi apa yang dilakukan hari ini adalah tuduhan dan fitnah semata-mata yang dilemparkan kepada kami di pihak pembangkang. Dan ada juga yang mengatakan seolah-olah kami yang melemparkan fitnah. Padahal we have been very defensive now. Segala apa yang dilemparkan kepada kita, terpaksa kita jawab. Terpaksa kita beritahu kepada rakyat bahawa ini adalah kumpulan yang wujud semata-mata untuk membantu rakyat dalam negara kita. Dan tidak lain daripada nak membesarkan sesiapa. Kami tidak akan menjadikan isu ini sebagai isu yang boleh menyebabkan kami lari daripada perjuangan yang sebenarnya. InsyaAllah selagi mana kami mampu, buatlah apa saja. Fitnah, buatlah apa saja. Kami tetap akan meneruskan perjuangan membela agama, bangsa dan negara kita. Cuba Yang Amat Berhormat. Penjelasan. Cuba Yang Amat Berhormat Tambun lihat ke dalam kumpulan sendiri. Cuba lihat dalam kumpulan sendiri. Lihatlah sekarang apa dah jadi. Perang mulut di antara mereka. Perang mulut di antara penyokong-penyokong mereka. Kumpulan mencongkong tegar mereka sendiri sekarang sudah mula mengkritik sesama sendiri. Jadi isu ini akan menjadi isu politik yang lebih besar. Saya dengar titah ucapan Baginda Yang Tuan Agong. Mahu melihat supaya kita semua ini menjadi satu kumpulan yang menentukan masa depan negara kita yang tercinta. Sebab itu saya minta Tuan Ketua, sebagai sebuah negara demokrasi, haruslah kita atau we must create a political chessboard. Kerana dengan melihat yang mana satu yang harus didahulukan, kita dahulukan. Yang mana satu yang harus kita tinggal atau kita kemudiankan, kita kemudiankan. Dengan mengambil isu-isu sesuatu itu semata-mata hitam ada putihnya. Ada baik, ada buruknya. Jadi satu konsep perpaduan sama ada di sebelah sana. Beberapa isu seperti saja kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Hanya tuan untuk menentukan masa depan memajukan negara ini. Tunjukkanlah, silakan. Terima kasih Larut, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Apabila Larut menceritakan tentang isu perpaduan, isu demokrasi, ya, saya nak minta penjelasan daripada Larut. Apabila Larut menjadi Menteri Dalam Negeri, Larut menghenti blok ahli-ahli parlimen. Masa itu Pakatan Harapan daripada masuk ke parlimen. Ahli parlimen dilarang masuk ke parlimen. Selepas itu kami tidak dapat masuk ke parlimen, terpaksa kita berhimpun di Dataran Merdeka. Dan kerana itu Larut mengheret
69 ahli parlimen disiasat oleh PDRM. Jadi, Larut boleh cata demokrasi sekarang apabila berada di blok pembangkang, boleh cakap demokrasi dan sebagainya. Tetapi apabila Larut berkuasa, Larut sudah lupa dengan segala ini dan telah menunjukkan satu track record yang sangat authoritarian di mana dia pembangkang oppressed. Sekarang apa yang Larut dan blok pembangkang disiasatkan itu adalah oleh agensi-agensi, bukan arahan daripada Perdana Menteri. Tetapi sekarang, dulu adalah Larut yang mengarahkan PDRM untuk blok ahli-ahli parlimen daripada masuk parlimen. Mohon penjelasan, Larut. Terima kasih. Bayan baru, cuba ingat balik. Ketika itu adalah waktu di mana emergency dalam negara berlaku. Waktu emergency. Maka sebab itu tidak dibenarkan. Jangan putar belitkan isu ini. Kita tak mahu. Bila kita mana ada nak lakukan sesuatu, Larut? kita tak ada kluster COVID pun masa itu. Tetapi COVID digunakan sebagai alasan, Larut. Let's be frank, ya. Call a spade di sini dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat Larut. Ya, Larut. yalah, seperti yang saya Saya nak berikan katakan tadi, sedikit pencerahan. ada putih, ada hitamnya, ada buruk, ada baiknya. Inilah sama ketika itu. Saya boleh jawab. Saya kata dalam waktu emergency, kita tidak mahu mana-mana nyawa. Ahli-ahli parlimen mana sekalipun. Ketika itu, polis menjaga seluruh negara, termasuklah juga parlimen ini. Dalam waktu emergency yang kita nak tunjuk angkuh, nak langgar peraturan, salah siapa? Yang Berhormat. Bukan authoritarian, tidak. Salahnya adalah kerana ada kumpulan yang nak melanggar segala undang-undang yang telah pun diumumkan kepada seluruh rakyat. Undang-undang apa? What is so special about member parlimen? Dalam keadaan nyawa itu lebih mustahak. Maka kena sedar ketika itu. Bukan tak bagi nak masuk parlimen, tetapi tidak dibenarkan atas alasan tertentu masalah COVID ketika itu. Larut. Itu adalah jawapan yang benar. Jadi tak payah nak belit-belit, nak mengatakan seolah-olah kita tidak benar. Tak betul. Yang Berhormat. Bila sampai masanya kita benarkan. Itulah demokrasi. Silakan. Ya, Larut. Kalau kita tengok Ya, Larut. petang ni pun, kalau waktu itu tak bagi masuk parlimen, kata tak bagi, petang ni bagi masuk parlimen pun tak penuh. Banyak ruang kosong. Yang Berhormat. Ya, Larut. Yang Berhormat, saya berterima kasih di atas pencerahan yang telah diberikan Yang Berhormat Larut. Saranan berkenaan dengan watak yang perlu dimainkan oleh pihak pembangkang dan sebagainya. Saya menghargai pencerahan-pencerahan yang telah diberikan. Mungkin pencerahan ini juga perlu diberikan kepada jiran yang duduk di sebelah, Yang Berhormat Paguh. Kerana pada suatu ketika beliau bersama-sama kami dalam pilihan raya, memenangi pilihan raya dalam Pakatan Harapan, selepas itu mengkhianati kami dan juga bersikap dendam dan mengambil tindakan terhadap Yang Berhormat Bagan sehingga menuduh beliau dalam satu pertuduhan yang telah pun dibicarakan dan diselesaikan di mahkamah. Mungkin saraan itu perlu diberikan kepada Yang Berhormat Paguh supaya tidak bersikap dendam. Saraan itu saya rasa perlu dicerminkan dan dipahami oleh Yang Berhormat Paguh sebelum kita memberikannya kepada orang lain. Terima kasih. Larut. Terima kasih. Ya, Muhammad. Larut. Taiping. Jiran. Ya. Lepas ni Taiping. Terima kasih kepada Tuan Timbalan Speaker. Terima kasih kepada Larut sebagai Ketua Pembangkang. Sana bercakap dan juga budak perempuan saja. Itu perkara yang ikan terutama ini yang amat fake account akna di dalam negara. Ya, Terima Larut. kasih. Bagi laluan, Terima Larut. kasih Bagan Serai. Taiping. Isu yang sama tadi. Taiping duduk. Berkenaan dulu. dengan Lepas ahli ni. parlimen dihalang masuk ke parlimen Lepas pada ni lah, lepas ni, 1,5 tahun yang lepas. Ya, boleh. Duduk. Bagi satu minit. Boleh, Ketua Kepembangan. Yang Berhormat Taiping, ini floor Larut. Ya, boleh lah. Kalau dibenarkan, Saya jawab Lepas ni dulu. bagi.
Masya Allah. Boleh ya? Duduk sekejap. Duduk dulu. Ikut perangai macam jelutong kan baik. Cuma saya nak dapatkan Duduk dulu, laluan duduk. daripada Larut. Duduk dulu. Ya, nanti bagi ya Larut. Duduk dululah. Okey. Ya. Lepas duduk boleh bagi ya. Terima kasih. Cakap pujuk-pujuk macam tu kita bagilah. Ini menceroboh. Jelutong bagus. Cuma janganlah bangkitkan benda-benda yang saya rasa sesuatu yang sepatutnya telah pun dipadamkan daripada kepala jelutong sendiri. Contohnya, apa yang dibangkitkan tadi. Sebelah sini beranggapan bahawa itu adalah merupakan penyelamat kepada kerajaan, penyelamat kepada rakyat, penyelamat kepada negara. Sebab itu saya kata the chessboard yang ada itu ada hitam, ada putihnya. Hitam di sana, putih di sini. Sebagai contoh. Tetapi jangan dibangkitkan isu ini lagi apabila kita telah persoalkan hari ini membincangkan tentang perpaduan dalam negara. Mengapa harus kita bangkitkan perkara-perkara yang lain? Saya boleh bangkitkan banyak perkara yang saya rasa tak perlu untuk kita bincangkan dalam parlimen hari ini. Jadi jelutong, forget about the past. Masa depan negara sama kita banggakan. Kan bahawa pagi nanti. Ulu Langat pun minta juga. Okey, terima kasih jiran. Saya ucapkan kepada jiran saya. Jadi saya nak memperbetulkan sedikit sebanyak kenyataan Yang Berhormat Ketua Pembangkang berkenaan dengan insiden 1,5 tahun yang lepas apabila ahli-ahli parlimen dilarang dan dihalang daripada memasuki kawasan parlimen. Isu ataupun alasan COVID digunakan pada ketika itu. Dikatakan dengan undang-undang sedia ada, tetapi saya nak memasukkan dalam handset pada petang ini, mengingatkan kepada semua, termasuk Yang Berhormat Ketua Pembangkang bahawa pada hari yang sama, apabila ahli-ahli parlimen lain dihalang daripada masuk ke parlimen atas alasan COVID, proceeding PAC telah pun diadakan pada hari yang sama dengan kehadiran Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Noor Hisham Abdullah sendiri. Dan ini terbukti bahawa kluster ataupun COVID-19 tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk kita menutup parlimen pada hari tersebut. Ini kalau nak jadi macam jelutong, baik-baiklah. Saya nak maklumkan, mesyuarat PAC itu berlaku apabila semua ahli-ahlinya telah masuk dengan lebih awal. Manakala apa yang berlaku, emergency yang telah pun berlaku ketika itu adalah kumpulan-kumpulan yang nak berharap masuk ke parlimen. Beza daripada apa yang telah pun dikatakan. Jadi percayalah, yakinlah bahawa apa yang akan kita lakukan di sini, jangan ada dendam. Ini masalah ni macam ada dendam saja. Kita tak pun dendam, dan kalau konsep madani yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, buang segala dendam sanubari yang ada dalam sanubari. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah Jaya sedang mengumpul dana untuk membantu kempen pilihan raya Negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya hulurkan derma ikhlas untuk kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.